Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Borak Sejarah bersama saya Cikgu Batal bin Sukur untuk kita melihat bab 4 tingkatan 5 sistem persekutuan. Satu tajuk yang kita telah jumpa sebelum ni, tajuk ini tentang persekutuan dari segi perlembagaan persekutuan. Bila kita nak merdeka, kita perlu ada perlembagaan. Jadi apabila dia ada perlembagaan, wujudlah sebuah negara. Dan negara kita sama ada kita merdeka 1957 ataupun pembentukan Malaysia 1963, negara kita adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. Okey? Jadi kita akan lihat lebih mendalam tentang apa yang dikatakan sistem persekutuan dari segi latar belakang, bagaimana sejarahnya, adakah idea ni muncul tiba-tiba saja semasa kita merdeka. So kita akan lihatlah sebelum ni pernah diamalkan ke tidak di negara kita ni sistem persekutuan. Selain daripada itu juga kita akan lihat bila disebut persekutuan, ada kerajaan persekutuan, ada kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan juga biasanya disebut kerajaan pusat. Kerajaan pusat. Kenapa pusat? Kerana dialah yang menghimpunkan negeri-negeri secara berpusat. Contohnya Amerika Syarikat. Amerika Syarikat juga ada sebuah negara yang mengamalkan sistem persekutuan. So kalau awak perasan ada siri TV kepolisian di Amerika, Hawaii 5-0. Kenapa disebut Hawaii 5-0? Hawaii 50. Okay. Kerana Hawaii merupakan negeri yang ke-50 join Amerika. Sebab tu disebutkan Hawaii 5-0. Jadi dalam bab ini juga kita akan lihat bagaimana kerajaan persekutuan itu berfungsi, bagaimana kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri terjalin. Perlu ada persefahaman. Kerana apa? Kerana ada kerajaan negeri, ada kerajaan persekutuan. Ada kuasa kerajaan persekutuan, ada kuasa kerajaan negeri. Dan ada kuasa bersama. Tak bolehlah gaduh, kan? Tak boleh gaduh. Negeri gaduh dengan persekutuan, persekutuan tak puas hati kat negeri. Kalau ini berlaku, bermaksud ada yang tak kenalah dari segi pengurusan. Jadi kita juga akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi lah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat ataupun lemahnya pelaksanaan sistem persekutuan ni. Okey, mungkin ada negara yang kerana adanya persekutuan ni, ada negeri-negeri dan negeri ni ada kuasa, mungkin ada timbul konflik. Mungkin kerajaan persekutuan nak kuasa kerajaan negeri. Mungkin kerajaan negeri ada yang tidak puas hati. Kita ambil contoh umpamanya minyak. Okey, minyak. Terengganu banyak minyak. Johor tak ada minyak. Okey. Tapi di Melaka ada pusat penapisan minyak. Kenapa? Terengganu yang punya minyak, Melaka yang ada pusat penapisan minyak. Ini adalah kuasa kerajaan persekutuan. Adakah duit minyak di Terengganu semua pergi ke Terengganu? Tidak. Minyak di Terengganu dinikmati hasilnya seluruh Malaysia. Okey, pasal ia kuasa kerajaan persekutuan. Tapi kerajaan negeri pun ada hak-hak yang tertentu. Jadi secara umumnya pelaksanaan sistem di persekutuan di negara kita ni agak lancar. Cuma akan timbul konflik sedikit. Mungkin ada masalah kecil apabila pemerintah di kerajaan persekutuan dengan di kerajaan negeri adalah parti yang berbeza lah. Banyak berlaku sebelum ni kan, di pusat Barisan Nasional yang berkuasa. Di kerajaan negeri mungkin parti lain, bukan Barisan Nasional yang berkuasa. Namun apabila semua pihak bertindak secara profesional dan meletakkan kepentingan negara, kepentingan rakyat itu nombor satu, dia tidak akan timbul masalah. Pasal pemimpin ni adalah pelaksana aja, pemegang amanah. Hak sebenar adalah rakyat. Itu konsep negara kita sebagai sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan.